Di sini adalah tempat di mana Nabi Adam dan juga Hawa dipertemukan. Jom layan video ni. Perjalanan kita pada hari ini menuju ke Bumi Arafah. Bumi Arafah ni adalah satu tempat yang lapang, yang luas. Selain para jemaah haji berwukuf untuk berdoa di Arafah, di Arafah juga mempunyai banyak kisah-kisah dan sejarah. Okey, di Arafah juga terdapat satu bukit ataupun Jabal Rahmah yang dikenali sebagai bukit kasih sayang, iaitu bukit pertemuan yang dikatakan dalam sejarah pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi saya bukan nak cerita mengenai pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam. Saya nak bercerita mengenai Arafah. Arafah ni para jemaah, seperti yang kita tahu, yang selalu kita kaitkan pada hari Arafah, kita buat apa? Kita berdoa. Sebab pada hari Arafah ini adalah Allah Subhanahu Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu langit untuk hamba-Nya berdoa. Walaupun hari kita pergi pada hari, walaupun hari ini kita pergi ke Arafah bukan pada hari Arafah, kita pergi padang Arafah hari ini bukannya waktu haji. Walaupun kita pergi padang Arafah kejap lagi bukannya ada orang berwukuf pun, tetapi yakinlah para jemaah, padang Arafah tu adalah salah satu tempat yang paling mustajab doa. Jadi para jemaah, nanti sampai saja di Arafah, saya nak sangat para jemaah berdoa. Selain kita dah berdoa di Raudah, berdoa di depan Kaabah, di Arafah ni adalah salah satu tempat yang mustajabnya doa. Kenapa para jemaah saya sarankan berdoa terlebih dahulu? Turun-turun saja nanti sebelum para jemaah nak naik Jabal Rahmah tu, sebelum para jemaah nak tengok nanti ada jual buah-buah, beli aiskrim ke, berdoa terlebih dahulu. Saya nak bagi tahu dekat jemaah ni kelebihan berdoa. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jalan mana ni? Ke Arafah terus? Zakaria, Arafah. ايوه 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 هو الطريق كده جبل ايوه عرفات يا ايوه. Tak, saya takut sebab kalau dalam kita punya tentatif pergi Jabal Sur dulu, Taif jauh sangat bang. Jabal Sur baru Arafah, tapi sehari tu Jabal Sur agak sesak. Lepas tu dia bebas ni tak tahu. Besok kan Taif kan. Okey, balik jemaah, saya sambung balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Allahumma salli ala Muhammad. Doa. Kelebihan doa. Allah, saya pun dah ni dah gambar doa semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas ni bermaksud telah melakukan dosa, yang telah membuat maksiat, yang telah buat perkara mungkar. Janganlah sesekali engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Maksud Allah dekat sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sentiasa bagi peluang dekat kita, sentiasa bagi ruang dekat kita untuk berdoa. Sekecil-kecil doa sampai sebesar-besar doa Allah Ta'ala dengar. Tapi para jemaah, hari ini, kita pada hari ini jarang sekali nak berdoa kepada Allah. Malah diri saya yang kat depan ni pun sama juga. Kadang-kadang kita semua buat silap. Pernah tak terdetik dalam hati para jemaah? Pernah tak terdetik dalam hati para jemaah kita berdoa kepada Allah ni? Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezeki aku. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku itu, berilah aku ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam tak kabulkan doa kita. Para jemaah pernah rasa macam tu ke? Pernah kan? Saya yakin pernah semua. Tapi percayalah para jemaah, apa yang para jemaah doakan ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan. Tapi bukan waktu sekarang, mungkin Allah gantikan di syurga. Sama juga para jemaah ziarah luar kota Madinah, dengar tak kisah Masjid Qiblatain? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang insan yang mulia di sisi Allah, satu orang insan yang tiada dosa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil masa selama 16 bulan untuk Allah Subhanahu Wa mengkabulkan doa baginda Nabi. Sedangkan Nabi memohon doa menukarkan kiblat memakan masa 16 bulan, apatah lagi kita ni para jemaah. Jadi jangan sesekali berputus asa dengan rahmat Allah untuk berdoa. Lagi satu para jemaah, saya nak bagi tahu, saya serahkan kepada Haji Jahaya. Saya hari ni para jemaah, saya betul-betul jadi bidang terjun. Kejut ni, masih penat lagi. Okey, nanti saya sambung dekat Jabal Sur, saya sambung. Lagi satu para jemaah, walaupun hari ni di kalangan kita, grup kita ni, ada yang tak dapat join ziarah, tapi saya nak ucapkan tahniah kepada para jemaah yang join ziarah pada hari ini. Sebab apa saya nak ucapkan tahniah? Ziarah ini adalah salah satu tanda ataupun salah satu kekuatan yang kita lakukan untuk menimbulkan rasa sayang dan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah nak dengar satu kisah tak? Suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi, tengah bagi khutbah seperti biasa. Datang seorang sahabat di luar kota Madinah. Datang masuk ke dalam masjid. Dia tolak sahabat ni, dia langkah sahabat ni. Sayyidina Umar tengok, dia kira nak angkat pedang lah. Lalu baginda Nabi cakap, tak apa, duduk wahai Umar. Sahabat tadi ni datang depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, dia cakap, ya Rasulullah, mata takumus sa'ah, bila nak berlakunya kiamat? Kalau kita hari ni nampak macam kurang ajar tak? Nampak macam kurang ajar. Contoh, kita pergi mana-mana kuliah, mana-mana kelas pengajian, tiba-tiba ada orang datang depan guru yang sedang mengajar. Nampak macam kurang ajar. Lepas tu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya balik kepada sahabat tadi, wahai si fulan, engkau ini datang dari mana? Dan kenapa engkau datang kepada aku dan terus bertanya kepada aku bilakah berlakunya kiamat? Dan apakah yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi baginda Nabi ni, dia tak menjawab pun soalan sahabat tadi. Dia hanya menjawab soalan dengan soalan. Tapi sahabat ni jawab apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini baru masuk Islam semalam. Tak pandai solat, tak pandai baca Fatihah, tak pandai puasa, tak pandai sedekah, semua tak tahu, baru mengucap semalam. Tapi Rasulullah, aku sangat-sangat sayang akan engkau. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang kasih akan aku akan bersama dengan aku dalam syurga. Jadi para jemaah, macam mana kita nak buktikan rasa sayang dan kasih kita kepada baginda Nabi? Tak lain dan tak bukan dengan datang berziarah. Kita telah korbankan duit kita untuk datang umrah, itu adalah salah satu cara kita. Kemudian kita datang ke bumi Madinah, kita telah pergi ziarah baginda Nabi, adalah salah satu cara kita. Tapi di bumi Mekah ni para jemaah tambahkan lagi. Saya tahu walaupun penat, letih, tetap bersemangat untuk datang berziarah. Para jemaah yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin. Saya yakin semua ingat, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wahai hamba-Ku, pada hari kiamat nanti, hari ini adalah hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala جبل طور شوف ولا يمشي boleh mesti Arafah. ها؟ Arafah tu Arafah. هذا جبل طور خلي يشوف لا عرفة ما في بصور akhirah. طيب بس مرور خلي يشوف كمان ايوه خلي كلم جمال Okey, ayo. Ayo. kau nak vaksin lah kan Okey. pergi buat vaksin ها؟ cara gaya pergi buat vaksin okey Arafah على طول okey Okey, para jemaah sebelum tu. Jabal Sur adalah vaksin Okey, para jemaah boleh lihat di sebelah kanan para jemaah, ini adalah Jabal Sur. Nampak tinggi bukan? Tinggi sangat. Okey, nanti saya akan ceritakan kisah ataupun sejarah mengenai Jabal Sur ni. Para jemaah nampak Jabal Sur, puncak Jabal Sur tu yang hujung atas sekali tu. Di situlah baginda Nabi duduk bersama Sayyidina Abu Bakar. Okey, saya sambung balik ayat Quran tadi. Dah lupa dah surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini Allah cakap, hari kiamat, aku telah mengunci mulut-mulut kamu. Lalu aku bagi tangan-tangan kamu menjadi saksi, dan aku bagi kaki-kaki kamu bercakap atas apa yang kamu buat di muka bumi ini. Jadi para jemaah, hari ini kaki para jemaah yang berjalan menuju ziarah ini menjadi saksi di hari akhirat kelak yang para jemaah ni sanggup berkorban demi agama. Tangan-tangan para jemaah pada hari ini yang berdoa ni menjadi saksi di akhirat kelak bagaimana para jemaah memperjuangkan Islam. Jadi poinnya saya kat sini, berdoa nanti di padang Arafah tu, doa dengan selain berdoa minta jodoh yang semua orang cakap tu, berdoa daripada jemaah. Orang kata guru saya lah, cara kita nak berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita ni ada beberapa cara. Pertama sekali para jemaah, dalam berdoa ni mungkin ramai orang tak bagi tahu. Dalam berdoa ni para jemaah, pertama sekali puji Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha agung, Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini ya Allah. Tanpa Engkau siapalah kami ya Allah. Kemudian berselawat ke atas baginda Nabi. Kemudian para jemaah, pertama sekali doa untuk diri kita sendiri. Apa yang kita nak sebenarnya. Okey. Kemudian barulah para jemaah doa nak apa saja. Jadi sebelum saya serahkan kepada Haji Yahya ni, nanti sampai saja di Arafah. Kat Arafah tu ada Jabal Rahmah. Seperti yang mana para jemaah tahu,
dekat Jabal Rahmah yang orang semua duk cerita adalah Bukit Kasih Sayang tu tempat mustajab untuk doa jodoh. Betul tak? Lalu dengar kan. Jadi mana yang bawa suami tu nanti boleh pegang, jangan bagi dia naik. Takut dia berdoa minta lagi satu. Okey. Tapi sebenarnya pada jemaah, kalau nak kira makbulnya doa minta jodoh ni, kita hari-hari depan Kaabah lagi makbul. Okey. Kalau pada jemaah naik atas tu, nanti dekat tiang batu tu ramai orang tulis nama lah. Kononnya tulis nama dia dengan pasangan nak berkekal. Pada jemaah tulislah 1000 nama pun, nanti musim haji dia cap warna putih balik. Maknanya kalau tulis sekarang, nanti musim haji pisah lah. Bukanlah macam tu. Jadi tak payah buat benda-benda khurafat tu. Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Isra. Okay, hari ni kita akan ke Jabal Rahmah. Okay, kita akan tengok di mana pertemuan Nabi Adam dan juga Hawa. Jom, let's go layan video ni. Okay, ni adalah laluan dia. So ada strawberry macam kamera Helen. Ada jual-jual sejadah, tasbih. Ada. Ukurannya dia, jangan ukurannya. Sejadah haji 50,000. Ada kasut Abu Ahmad. Kita pegang ni awalan. Perjalanan ke ni lah, Jabal Rahmah. Jual strip. Langit sangat-sangat cantik. Langit di sini, Masya Allah, Subhanallah. Ya, Pak. Sudah tengah-tengah. Gambar. Wira. Apa nak makan depan?
Bismillahirrahmanirrahim. So dia akan ada dua, satu lalu tangga, satu lalu batu-batu So hari ni saya akan cuba lalu batu-batu lah. Banyaklah nama-nama yang ditulis. Oh, tuanku, terimalah doaku di tanah rahmat-Mu ya Allah. So kita akan panjat. Kita panjat. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah panjat-panjat ni saya dah biasa. Saya akan terus panjat dan terus panjat. Yes. Banyak batu-batu Jangan dua tulis nama. Oh, sikit lagi. Ush. Nak bawa kasut tak pula, pakai slipper je. Sorry. Kahit manur ko ba? Oh, bental. Pun panjat. Ya. Mama. Sikit lagi. Sampai. Allah. Jangan pocahane, Pak. Ya, tapi aneh arah. Bentuk di merah. Aku main dulu ya.
इधर Aku rekod ni macam satu kenangan lah. Aku pun tak pernah pergi sini. Tak tahu lagi bila masa aku dapat boleh pergi sini. Jadi aku rekod lah. Semoga aku dapat pergi lagi sini. Allahu Akbar. Yang dikata salah satu tempat mustajab untuk berdoa berkaitan dengan jodoh. mana kita ada lah. Baru dunia kan. الحين كله 3 ب10 هذه So geng, inilah tempat yang dikatakan sebagai doa-doa yang insyaAllah mustajab dengan jodoh. Okey, korang boleh cuba datang sini. Doa banyak-banyak insyaAllah. Allah tu maha mendengar, Allah tu maha tahu apa yang kita tak tahu. Okey, selamat tinggal. Nak berdoa tu baru aku perasan, aku terlihat ada batu-batu ataupun bukit-bukit yang berada di hadapan Bukit Arafah ni. So ramailah yang menghadap ke sini dan bersolat untuk mendapat doa. Seperti abang ni solat. Okay, dia nak solat okay. Semoga dimudahkan. Arah kiblat lah mungkin, insyaAllah. Oh, ni belalang. Adi belalang. Ada yang datang dengan pasangan, ada yang datang dengan single, dengan harapan, ada yang datang dengan pasangan. Okay, tadi aku naik melalui batu-batu, celah batu ni. Sekarang ni aku turun melalui tangga lah. Bawah ramai orang. Melayu, ya, putih, semua ada. Ini Pakistan. Oh, ya betul ya. Tengok lah. Ada satu dataran ni. Jauh tu memang tak jauh lah ya. Boleh turun. Sama. Nama ni macam-macam daripada bawah sampai atas. Nama daripada atas bawah sampai atas. Semua ada. हमारी कोई ताकत ही नहीं है। अच्छा काम बादवा बोलते हैं करता है ये अल्लाह सुब्हान व तआला की
Sangat-sangat ramai. Sikit nak sampai, sikit lagi nak sampai. Sikit lagi sampai bawah. Apa sih ni pun dia nama? No, mana mo? Wah, di celah-celah batu pun orang masih ambil gambar lagi. Perlu ke cameraman ke? Perlu ke cameraman ke? So saya akan bantu. Kalau orang yang nak mana nak ambil gambar tu saya bantu. Saya tak perlu orang bayar, free of charge. Dikatakan kalau minta orang minta bantuan biasanya 300 rial upah. Yang tanpa dikenali. Betul. Nak ambil gambar ke? Okay, saya akan bantu dia ambil gambar. Berapa rial? Free of charge. One family only. One family. Cantik lah dia punya langit. Lawa langit atas tu. Biru kan? Okay, 3, 2, 1, let's go. Wih, lawa lah. Lagi save Okay. 1, 2, 3. Ika kepala mulut ni tertutup. Sekejap, sekali lagi. Okay. 1, 2. Haji. Okay, 1, 2, 3. Haji, Ali senyum. Okay. Okay, ni nak hal balik. Masya Allah. Tadi tak ramai, kali ni memang ramai. Saya tahu awak tadi. Buat saya mencari. Ya guys. Kita orang tunggu sana tadi Ustaz. Tak mencari pula. Ramai yang nak jodoh ni. Ramai yang nak jodoh. Masya Allah ramai. So dekat sini korang boleh lah kena aiskrim ni. Aiskrim penat-penat ni. Campur ke coklat vanilla je? One more campur. Pandai ya cakap campur. Kepada jemaah musim haji nanti, Allah. Para jemaah dapat lihat sekarang, boleh bayangkan betapa luasnya padang Arafah. Sebab itulah Arafah ni pada waktu haji berpuluh ribu, berjuta manusia ini ibarat kita di padang mahsyar. Sebab apa para jemaah? Sebab di padang mahsyar nanti kita semua akan dikumpulkan dengan keadaan penuh sesak, penuh dengan dugaan, cabaran, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Macam mana kita nak tahu orang tu beriman kepada Allah Subhanahu Taala? Melalui cahaya wuduknya. Sebab itulah baginda Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya pada hari akhirat nanti aku akan kenal kepada umat-umat aku dengan cahaya wuduknya. Ulama cakap macam mana kita nak mengekalkan cahaya wuduk tu? Bila kita ambil wuduk tu, kita lebihkan sedikit. Contoh kita basuh muka, kita lebihkan sedikit ke bawah. Basuh tangan, lebihkan sikit pada siku. Basuh kaki ni basuh dah lebih sikit sampai ke betis. InsyaAllah cahaya wuduk kita ni akan bercahaya di akhirat. Okey, pada jemaah saya nak kongsi sikit. Di Arafah, tempat kita berkumpul takat gambar tadi, tempat para jemaah naik atas tu berdoa. Di situlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan haji berapa kali para jemaah?
Sebab bila jawab saya belanja aiskrim lagi sekali. Nampak je tak ada siapa. Saya dah jimat dah duit saya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sekali sahaja haji. Yang 4 kali itu umrah. Okey. Jadi para jemaah, ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas untanya Qaswah di hadapan Jabal Rahmah. Tadi ada yang tanya saya dah tunjuk dah tempat tu. Di bahagian tepi tu, tepi Jabal Rahmah tu ada satu tempat dia macam dia buat tanda. Di situlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik atas unta dia. Ada riwayat mengatakan dia tak naik atas unta, dia duduk tepi unta dia. Okey, tapi tak kisahlah, walhal mana-mana pun sama saja. Di situlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah terakhirnya yang kita semua pernah dengar, iaitu khutbah wada'. Dalam khutbah wada' baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak perkara-perkara penting yang baginda Nabi sampaikan. Ya, tapi yang saya nak petik hanya 2 sahaja, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, jika setelah aku pergi ini, setelah aku tiada ini, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah aku. Betul tak? Semua pernah. Dan lagi satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, jagalah akhlak kamu seperti mana akhlak aku. Selesai sahaja, saya nanti saya ulas. Selesai sahaja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya, khutbah wada'. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata seperti ini, sesungguhnya telah sempurna agama kamu, dan dengan nikmat-Mu ya Allah aku telah sampaikan semuanya. Ketika mana Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mendengar lafaz tersebut daripada baginda Nabi, Sayyidina Umar dia menangis. Menangis teresak-esak. Sebab apa dia menangis? Sebab dia tahu sesungguhnya baginda Nabi akan pergi tidak lama lagi. Sebab Nabi dah cakap, sesungguhnya aku telah sampaikan semuanya tentang agama Islam. Maknanya Nabi dah tak lama. Jadi para jemaah, sebelum saya nak sambung cerita Nabi Adam daripada Haji Yahya tu, saya nak cerita sikit mengenai khutbah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang paling penting adalah baginda Nabi berkata, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu 2 perkara, iaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Quran ni para jemaah, suatu hari nanti bila hampir pada hari kiamat kita buka Al-Quran ni, dah tak ada apa dalam Al-Quran. Okey, ulama berpendapat, kata guru saya Allahyarham Tuan Guru Haji Saleh, dia berkata, kata ulama, akhir zaman nanti akan ada satu ilmu yang pertama sekali diangkat, iaitu ilmu faraid. Kemudian selepas ilmu faraid itu diangkat, maka lepas ilmu faraid, satu demi satu semua ilmu-ilmu agama dalam dunia ini diangkat, termasuklah ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti para jemaah, kita minta jauh lah supaya kita tak sampai pada zaman, walaupun sekarang kita dah berada di zaman akhir zaman, tapi akan sampai satu zaman nanti kita buka Al-Quran ni para jemaah, tak ada langsung tulis dalam Al-Quran, tak ada langsung ayat Al-Quran, buka kosong macam kertas kosong. Okey, semua orang yang hafal Al-Quran, hafiz-hafiz akan lupa ayat-ayat Al-Quran. Jadi waktu itu dah hampir sangat kita dengan kiamat. Jadi para jemaah, saya nak bagi satu tips untuk para jemaah nak amalkan baca Al-Quran setiap hari. Sebab tak ada lain dah mukjizat yang kekal melainkan Al-Quran. Nabi-Nabi lain para jemaah, setiap Nabi diberikan mukjizat yang tertentu, dan mukjizat yang tertentu tersebutlah yang menyebabkan setiap Nabi ni dapat menarik umat-umat manusia ni meluk kepada Islam. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik umat Islam dengan satu mukjizat yang kekal hingga ke akhir zaman, iaitu Al-Quran. Jadi para jemaah, sebelum tu saya lepas, para jemaah boleh lihat di sebelah kanan para jemaah, nampak tak? Ada macam satu tembok ni panjang dari tadi. Nampak tak tembok ni? Mesti tertanya-tanya kan? Nanti saya cerita. Okey, saya nak bagi satu tips untuk para jemaah nak baca Al-Quran setiap hari. Tipulah, saya pun tak mampu buat kalau sehari kita nak baca sampai sejuzuk. Okey, setiap hari. Selalunya waktu yang kita free di Malaysia, saya yakin semua bekerja. Pagi pergi office, balik kerja petang. Saya punya cadangan untuk kita zaman moden ni, lepas saja solat fardu isyak, para jemaah baca Al-Quran satu muka surat je. Okey, kalau tak boleh satu muka surat, baca setengah pun tak apa. Baca setengah, tanda. Okey, sekurang-kurangnya dalam sehari tu para jemaah baca Al-Quran. Okey, kalau rasa tak boleh nak baca Al-Quran pada awal, bacalah surah Al-Mulk.
Kalau tak boleh baca surah Al-Mulk pun bacalah paling kurang sekali pun bacalah 3 kul. Okey. Sebab saya yakin pada akhir zaman ni kita ni para jemaah tanpa Al-Quran kita akan tersesat jauh. Okey. Dan lagi satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah baginda Nabi ni terbahagi kepada 3 para jemaah. Yang pertama di atas perbuatan Nabi, yang kedua di atas percakapan Nabi, dan yang ketiga di atas niat baginda Nabi Muhammad SAW. Okey para jemaah boleh lihat di sebelah kanan ni, pernah sampai tak? Boleh lah, pernah, tapi pernah datang makan je kan? Malam kan? Inilah 2 hari lepas. Oh ingat, makan mesti ingat. Okey, di sebelah kanan para jemaah ni adalah Masjid Masy'aril Haram ataupun dikenali sebagai Masjid Muzdalifah. Di sinilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermabit dan menunaikan solat jamak takdim, iaitu maghrib dan isyak. Jadi para jemaah, ketika mana musim haji, saya nak bagi tahu perjalanan musim haji. Mungkin di kalangan para jemaah ni ada yang pernah datang haji, ada yang belum. Pada musim haji, jemaah haji akan berwukuf di Arafah macam kita pergi tadi. Selesai saja berwukuf sampai ke petang, jemaah tadi akan terus berjalan menuju ke Muzdalifah untuk bermabit. Bermabit ni para jemaah bermaksud bermalam. Okey, walaupun sekejap di Muzdalifah. Ini kawasan Muzdalifah. Muzdalifah ni juga dia duduk di tengah-tengah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Di sini jugalah jemaah haji perlu mengutip batu untuk melontar jamarat. Okey. Jadi apa yang disunatkan ataupun baginda Nabi Muhammad SAW buat semasa musim haji di Muzdalifah, tak lain dan tak bukan baginda Nabi memperbanyakkan zikir, tasbih dan tahmid. Jadi masa di Muzdalifah ni, kalau nak baca Al-Quran digalakkan, tapi seperti mana baginda Nabi, kita berzikir iaitu subhanallah dan alhamdulillah. Okey, seterusnya kita akan memasuki kawasan Mina. Tapi sebelum tu para jemaah, okey, pada jemaah boleh lihat di sebelah kiri pada jemaah ni ada banyak kemah-kemah. Kanan saya buat saya macam ni. Sebelah kanan pada jemaah ada banyak kemah-kemah. Kemah-kemah ni pada jemaah hanya digunakan 1 kali je setahun. Okey, senang cerita waktu musim haji je lah dia guna. Okey, di sebelah kanan pada jemaah pun ada. Di sebelah kiri. Okey, jadi jemaah daripada seluruh dunia ni akan datang di Muzdalifah ni dan akan dibahagikan beberapa tempat mengikut kawasan ataupun mengikut ni lah Asia, Arab, Eropah, dan semua tak akan berkumpul sekali, takut jadi kesesakan. Kemudian nanti kita akan melalui kawasan Mina. Tapi sebelum sampai Mina tu saya takut terlepas, saya akan bagi tahu. Di kawasan Mina nanti terdapat satu tempat para jemaah yang dinamakan Wadi Mu'assir. Para jemaah kecil-kecil dulu, selalu cerita ni kecil-kecil je kita dengar. Okey, pernah dengar tak cerita tentera bergajah yang diserang oleh burung ababil? Ketika mana tentera bergajah ni datang untuk tentera bergajah Abraha ni datang untuk memusnahkan Kaabah, lalu Allah Subhanahu Taala menghantarkan tenteranya hanya burung yang kecil sahaja, membawa batu-batu daripada api neraka. Okey, jadi kawasan tersebut dinamakan kawasan Wadi Mu'assir. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mana musim haji, ketika mana melalui kawasan Wadi Mu'assir tersebut, baginda Nabi cakap sesungguhnya kawasan ini adalah kawasan yang dilaknat oleh Allah. Jadi segeralah kamu jalan. Maknanya bila kita lalu tempat-tempat yang Allah laknat ni, tak boleh nak lama-lama. Okey, dekat sinilah Wadi Mu'assir. Kawasan yang kosong, nanti para jemaah akan tengok kosong je. Takut terlepas. Ni belakang ni, ya Allah, saya dah terlepas. Nampak ada kawasan kosong. Itu adalah kawasan Wadi Mu'assir. Okey para jemaah, sebelum tu, nanti di hadapan para jemaah, di sebelah kiri para jemaah perlu tengok belah atas. Nanti saya tunjuk. Okey. Sebelum tu para jemaah, di atas para jemaah ni adalah stesen kereta api Mina. Jadi terminal Mina ni pun hanya beroperasi sekali sahaja setahun.
Dan di sebelah kanan dan kiri para jemaah memang terdapat banyaklah kemah-kemah Mina ni. Kemah-kemah ni kita tak turun pun, kita hanya tengok saja. Sebab kalau para jemaah nak turun pun bukan boleh duduk pun, musim haji saja. Sebelah kanan tengok nampak tu. Atas Okey, tu. sabar. Ada tubuh tu, batu kecil tu. Okey, para jemaah boleh nampak tak ada batu? Atas bukit tu. Sana je, sana. Nampak tak? Tu. Atas sana je sana. Tu nampak ke? Lencang. Tu. Yang macam ada kubah. Okey, batu petak, ada kubah. Situlah di mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi sembelih betul ke? Tak, Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas ataupun seekor kambing lah. Jadi di sebelah kiri pada jemaah ada hospital. Jadi masa musim haji, jemaah-jemaah yang ada dekat Mina ni sakit ke apa ke semua dihantar kat hospital dekat sini lah. Dan di hadapan sikit ni, depan ni pada jemaah boleh lihat. Ini bukan hospital. Ini adalah rumah. Okey, jadi kerajaan Arab Saudi. Ni public security belakang ni. Kerajaan Arab Saudi. Nampak atas bukit tu? Atas bukit tu lah belakang ni. Kerajaan Arab Saudi ataupun tentera lah, orang-orang diraja lah, orang-orang kerabat lah, waktu musim haji dia duduk atas tu. Dan apabila dia nak melontar jamrah, dia naik helikopter. Okey, jadi kalau para jemaah rasa nak naik helikopter musim haji, boleh jadi kerabat diraja Saudi lah. Okey, nanti jangan lupa jemput saya. Okey, di hadapan nanti para jemaah akan dapat melihat tempat melontar jamrah. Ada 3 Jamarat, tempat jamarat nampak ni. Saya buat dia tulis. Sekejap para jemaah. Dia nak berdiri takut jatuh. Tengok depan, tengok depan. Semua tengok depan. Okey. Nampak tak yang besar tu, yang bulat tu? Putih. Yang putih tu, macam sup bunjuk tu. Sebelah kiri. Lepas tu betul sebelah kiri ni ada satu masjid. Nampak tak? Ya. Itu masjid Qif. Disunatkan kita untuk nanti kalau musim haji, siapa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Taala untuk datang haji, disunatkan solat dekat situ. Sebab apa? Diriwayatkan nabi-nabi terdahulu pun pernah solat di situ, dan bahkan melebihi 70 orang nabi pernah solat di situ. Jadi mengambil keberkatan daripada nabi-nabi yang lain, disunatkan kita solat di situ. Okey. Lepas tu pada jemaah nampak tak yang warna merah ni? Ni sebelah kiri pada jemaah. Ni adalah hotel. Bangunan ni hotel. Okey, kalau cakap orang Malaysia pernah duduk situ, Siti Nurhaliza, Aznel, siapa lagi? Saya pun nantilah insya-Allah. Tapi satu malam, berapa je ya satu malam? 100,000 rial. 200 ada ke yang tu yang paling ekonomi sekali. Upah tempat yang pakai haji tu 100,000 lebih. 100,000. Package haji dia. Boleh lah je nak pergi untuk tahun ni. Tapi boleh duduk situ. Package haji dia 100,000 boleh duduk. Hotel yang warna merah tu dekat hanya duduk 3 hari sahaja. Okey. Jadi apa yang para jemaah lihat tadi itu adalah suasana macam mana berlakunya perjalanan haji seterangkan balik pada Arafah. Kemudian jemaah-jemaah ni akan jalan kaki ataupun naik bas pergi ke Muzdalifah. Sini pun ada lagi betapa besarnya kawasan Mina ni. Kemudian daripada Muzdalifah kutip batu, lepas kutip batu datang ke Mina untuk melontar selama 3 hari. Jadi selalunya kebanyakan jemaah-jemaah Asia akan duduk ni kat sini. Balik pada terowong ni. Okey, muslimin muslimat termurah dirahmati. Okey, kita dah sampai pertama tadi di Arafah. Arafah itulah satu tempat perhimpunan jemaah haji yang mesti wajib, bukan wajib, itu rukun. Ya, mesti diduduk Arafah ni, dekat Arafah ni pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, waktu dia ialah selepas matahari gelincir Zuhur. Waktu untuk wukuf di situ dalam maknanya sesaat mesti kena ada di situ. Bermula 9 Zulhijjah pada selepas Zuhur gelincir matahari sehingga mana waktu ni? Sebelum azan subuh besok. Itu waktunya. Kalau di ketika itu, di saat itu jemaah itu tidak ada di situ walaupun saat, dia tidak dikira haji. Okey. Jadi kebanyakan jemaah-jemaah kita ni Malaysia ni
kebiasaannya akan datang ke Arafah ni pada petang 8 Zulhijjah. Ya. Kadang-kadang kalau tamu haji muasasah ni 7 malam pada 9 malam Zulhijjah tu pun dia dah boleh bertolak. Kecuali package kita wiran ni akan pergi dekat dekat Mina dulu. Ya. Dikatakan hari Tarwiyah itu sunnah Nabi. Okey, tapi tak apa. Mesti dia ada di Arafah ni walaupun sesaat. Orang yang sakit dan hospital akan dibawa ke situ naik ambulans. Okey, selepas matahari gelincir, sebelum gelincir, dia duduk di situ. Selepas matahari gelincir tu dah. Lepas tu dia hantar balik ke hospital. Ya. Afdal dia duduk di Arafah ni ketika wukuf ini bermula daripada gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga matahari terbenam. Afdalnya. Dan afdal maknanya jemaah ni berdoa ketika mana? Daripada selepas asar, solat asar sehingga sebelum matahari terbenam. Ketika itu para jemaah haji disarankan keluar pada kemah, cari tempat lapang dan berdoa. Tidak ada halangan. Maknanya tidak ada buah pokok, tak ada. Mesti cari tempat lapang. Sebab ketika itu Allah buka langit seluas-luasnya bagi orang yang di Arafah ni berdoa sungguh-sungguh. Ya, Allah kabulkan doa. Allah tak hijab, kabulkan ketika hari Arafah, iaitu hari mengadakan kemuncak haji. Okay. Itu ketika itu disunatkan kepada orang-orang yang tidak pergi haji, disunatkan kena puasa Arafah. Tu dia. Iaitu afdalnya 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu ambil 9 Zulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, dia mendapat ganjaran pahala seperti orang menunaikan haji. Jadi tuan-tuan kan ambil kesempatan ni pada hari Arafah, ketika manusia jutaan manusia wukuf di Arafah, kita buat puasa sunat Arafah. Okey, 1 hari. Okey. Baik, bagi orang yang pergi haji, dia tak wajib, tak sunat bagi dia puasa. Okey. Selesai ketika itu, habis di Arafah, kebanyakan jemaah Malaysia ni selepas Isyak baru keluar pergi Muzdalifah. Tempat yang kita makan malam tu. Makan kambing dengan makan kambing dengan apa ni? Ikan. gergasi. Gergasi. Bukan gergaji ya, gergasi. Okey. Ketika itu bermabib di situ, iaitu bermula sebelum 12.30 malam, mesti kena ada di situ. Maknanya kita akan bertolak selepas Isyak sampai di Muzdalifah. Lepas tu selepas 12.30 malam tu, lepas 12.30 malam dia dah kira bermabib. Bermabib makna bermalam. Okey, tapi kebanyakan ni jemaah-jemaah kita ni esok pagi baru kita berpindah kepada mana bertolak ke Mina. Okey, ketika itu disunatkan para jemaah masa di Muzdalifah itu disunatkan mengambil 7 biji batu sekurang-kurangnya. Dan dia semuanya pada untuk melontar hari yang pertama. Okey. Dia ada 7 biji itu. Okey. Baik, lepas itu dia akan bertolak ke Mina. Di Mina nanti tuan-tuan akan bermabit di Mina. Sampai di Mina pada malam itu, selepas atau besok pagi selepas subuh, selepas subuh akan bergerak ke Jamrat. Ke Jamrat mana tempat melontar. Yang tempat melontar tu, dan lontaran yang pertama pada 10 Zulhijjah. Masa kita raya di kampung tu, masa itulah dia bertolak ke Jamrat untuk melontar Jamratul Aqabah atau Kubra. Okey. Ketika itu selesai je 7 perjalanan dia, lebih kurang 3 km atau ke 2.5 km. Mana antara 3 km 3 km sampai 2.5. Itu jemaah kita di kawasan Asia. Sekarang sudah dikumpulkan kawasan Asia satu tempat. Baik package, baik muasasah, satu tempat saja. Dan kita akan melontar melalui tangga, maknanya lane kita yang tingkat 3. Ya. Lane kita ada 4 tingkat tu.
Kita 4 tingkat yang ketiga tu kita. Makna semua orang Asia ukuran badan macam kita semua lah. Kalau dulu campur semua dengan India, dengan Pakistan, dengan sekarang dah pisahkan dah. Alhamdulillah. Maknanya Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, itulah makna kawasan Asia. Okey, jadi semua muka Melayu lah. Selepas melontar 7 biji di Jamratul Aqabah atau Jamratul Kubra, selesai je tu, tuan-tuan terus bertahlul. Itu kata tahlul awal. Ketika tahlul ketiga itu gugurlah pantang larang 13. Tinggal 3. Iaitu bercumbu-cumbuan mukadimah, lepas tu bernikah atau menikahkan atau jadi wali, yang keempat bersama. Itu yang ketiga itu tak gugur lagi. Okey. Lepas melontar itu balik ke kemah Mina, rehat, berzikir apa semua ibadah. Esoknya untuk melontar yang kedua. Ketika itu akan melontar 3 jamrat. Makna 21 biji. Ya. Mula-mula Jamratul Ula, Wusta, Kubra. Maknanya yang awal, pertengahan dan akhir Jamratul Aqabah. Dia akan melontar 3 jamrat tu dengan 7 biji dengan yakin. Lepas 1 jamrat iaitu Ula bagi Wusta, pertengahan yang ketiga. Lontar 7 biji selesai, baru pergi lontar yang ke Jamratul Kubra atau Aqabah atau Akbar. Selesai 7 pada hari itu, makna 21 biji selesai. Balik lagi ke kemah Mina, kita balik untuk hari yang ke pada 12 tadi 11. Belum 10 Zulhijjah. Melontar 7 biji, betul? Hari yang kedua 9 Zulhijjah, melontar 21 biji. Hari yang ketiga, ya, makna hari yang ke pada 12 Zulhijjah, hari yang kedua di Mina. Lepas tu lontar lagi Ula, Wusta, Kubra, makna 21 biji. Selesai balik ke Mina. Mina balik, okey. Kalau dia niat nafar awal, maknanya nak keluar Mina ni awal pada 12 Zulhijjah. Selepas dia melontar tadi 21 biji tu, dia kena keluar bumi Mina ni sebelum matahari terbenam. Maknanya dia balik Mekah. Kenapa nak balik Mekah? Dia nak buat tawaf rukun yang seterusnya. Lepas tawaf sa'i. Okey, itu ya. Bila sa'i selesai. Jadi yang tadi kalau dia nak niat nafar sani maknanya nak keluar Mekah pada 13 Zulhijjah. Maknanya dia akan melontar lagi 21 biji lagi untuk 13 Zulhijjah. Itu dikatakan 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 tu dikata hari Tashrik, yang haram berpuasa. Kalau yang hari 10 dinamakan hari Nahar. 10 Zulhijjah tu hari raya kita ni Nahar. Yang itu okey, hari Nahar tak boleh puasa, haram. Satu hari Tashrik 11, 12 dan 13 haram berpuasa. Okey. Dan selepas kalau dia nak niat niat nafar sani tadi, dia kena selesaikan jamrat yang ke 13 Zulhijjah tu. Selesai je tu, semua baliklah ke Mina, tunaikan rukun yang seterusnya iaitu tawaf, sa'i, tahlul, selesailah haji. Ya. Jadilah Pak Haji, Mak Haji. Bukan kalau tak ada yang tak pergi haji, makanlah Pak Haji motor. Okey, itulah kita nak sampai dah apa ni? Jarakna mesti untuk kita mikot, ya. Manasik haji perjalanan orang yang menekan haji. Haji ni sebenarnya berapa hari? Kalau kata apalah menteri seminggu dah balik haji. Haji apa ni? Haji sebenarnya ni yang pertama niat. Niat tu keluar pada nak pergi Arafah tu dah niat dah. Kan? Sama ada niat daripada dia nak haji ni ada 3 jenis. Ifrad, tamattu', qiran. Biasanya jemaah yang terbang awal dia akan buat haji tamattu'.
Kenapa sampai haji punya jenis ni? Ada sebab dia. Nanti kalau sempat kita cerita. Lepas tu haji ifrad. Lepas tu haji qiran. Tiga haji ni, satu je haji ifrad tak kena dam. Tamattu' dengan ifrad kena dam. Okey. Ramai dah pergi haji ni. Haji dah pergi haji dah? Belum lagi dah? Belum. Okey. Haji nak pergi haji tak tahun ni? InsyaAllah tahun ni. Tahun ni? Kenapa lah Jah? Saya nak bawa InsyaAllah. ni. Ha? Duit tak cukup? Seorang 40,000 je? Tak boleh. Ikut package? Oh. Ha? Okey, siapa-siapa nak pergi haji tahun ni kan, dengan syarat dia dah register tabung haji tidak kurang 5 atau 6 tahun. Oh. Haji ada register dulu? Tak cukup tahun dah tu. Tak cukup tahun? Kenapa? Kalau daftar tabung haji, dia kata kalau nak sekurang-kurang 5-6 tahun. Itu kat package lah, insyaAllah lah ya. Kita boleh bantu ya. Kalau kita yang pertama kalau kita betul-betul sangat nak pergi. Kalau tak apalah Ustaz, bila panggil pergi, tak panggil tunggulah. Allah kata engkau macam tu, aku Allah kata aku pun tunggulah engkau. Kan? Gitu ya. Okey, tak apa. Tinggalkan tu. Okey, itulah haji yang pertama kena niat. Kedua apa? Wukuf. Wukuf ni. Syari. Okey, niat dengan wukuf ni syari. Di Arafah. Lepas tu pada 10 Zulhijjah kan kita pergi maghrib di Muzdalifah. Okey. Makna haji ni masa dia 9 10 11 12 13 tu ekstra. Kalau nak ambil 12 tak ada masalah. Maknanya lebih kurang 5 hari je. Selesai kerjakan haji. 5 hari saja. Itu kalau kita buat sendirilah. Kalau ikut grup kena semualah ikut. Okey. Kenapa di Mina tu ada kemah, di Arafah tak ada, di Muzdalifah tak ada kemah? Sebab di Arafah ni dia bermalam je. Arafah ni sehari je. Jadi kadang-kadang dia pakai kemah paracut aja. Okey. Kemah yang pasang cap buka. Okey. Biasanya sekarang ni dekat Arafah dah pasang kemah macam expo tu. So, kan? Ada aircon. Kan? Lepas tu esok sehari di situ pergi Muzdalifah. Muzdalifah tu sekejap je. Malam tu sampai, esok pagi dah keluar. Mana ke kawasan lapang. Maknanya macam kita akan tidur macam kita tahlil kat Muzdalifah tu lah. Kawasan lapang macam tu. Tak ada bumbung pun. Okey, esok paginya kita pergi Mina. Di Mina ni 3 hari. Itu sebab dia ada kemah-kemah penginapan di sana ya. Tapi tuan-tuan, paling mencabar bagi saya lah, nak berhaji ni paling mencabar di Mina. Di Mina paling mencabar. Tahun ni alhamdulillah mungkin haji akan bergerak seperti biasa, seperti dulu-dulu. Sebab bila tengok kota Malaysia ni sekarang dah dapat 31,600. Makna kota normal. Kota ni dikira daripada penduduk dikali dengan 0.001%. 1% banyak. Kita sekarang berapa juta? 32 juta. Kali dengan 0.01. Maknanya 31,600. Itulah kota kita. Ya, kalau di Indonesia kota orang ni hampir 300 juta. Jadi kota dia 200,000. Indonesia. Kota dia 200,000. Ya. Itu sebab kita 31. Jadi dah normal dah. Jadi kedudukan ni, bayangkan ya, duduk kat Mina ni, tuan-tuan, nisbah dia satu bilik air ni tak kurang 50 orang. Satu nisbah bilik air ni untuk 50 orang tak kurang. Itu yang kadang-kadang Allah nak tengok kesabaran kita di Mina. Tuan-tuan nak bila nak pergi nak marah. Nak sebenarnya.
Okey, ni Masjid Ja'ronah. Ya, yang paling jauh untuk kita buka okey. Okey para jemaah, saya nak cerita pasal Ja'ronah tadi, tapi tak apa, nanti lepas ni. Okey. Di sebelah kiri para jemaah ni adalah Masjid Ja'ronah. Jadi dekat sini pun ada macam-macam jenis benda dia jual. Tapi yang tu bukan tujuan utama lah yang saya nak bagi tahu. Yang saya nak bagi tahu dekat para jemaah, nanti siapa yang nak buat umrah, ada siapa yang nak buat umrah? Ya. Ada siapa yang nak buat umrah masuk, boleh solat sunat ihram dekat sini. Tuhanmu. Malaikat Jibril cakap, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kau. Nabi cakap apa? Aku tak tahu baca. Nabi cakap. Malaikat Jibril cakap lagi, peluk Nabi lebih kuat lagi, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Apa Nabi cakap? Aku tak tahu baca, aku ni seorang ammi, buta huruf. Malaikat Jibril peluk kali ketiga lagi kuat, sehingga mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW ni sesak untuk nafas ataupun susah untuk nafas. Tapi apa yang keluar pada mulut Nabi, sesungguhnya aku ini seorang yang buta huruf, aku tak tahu nak membaca. Jadi apa Malaikat Jibril buat? Malaikat Jibril bagi tahu dekat baginda Nabi Muhammad SAW yang terakhir, bacalah wahai Muhammad. Lalu Malaikat Jibril melepaskan baginda Nabi. Apa baginda Nabi buat? Baginda Nabi terus turun daripada Gua Hira tu, lari masuk dengan tergeta-geta, dengan ketakutan, kesejukan, terus berlari masuk ke dalam rumah baginda Nabi. Kalau nak dibayangkan sekarang sangatlah jauh. Okey, antara Gua Hira tu nak ke rumah Nabi tu jauh pula juga. Saya nak bagi anggaran kilometer tu saya pun tak pasti. Okey, saya pun tak pasti, tapi jauh. Nanti bila sampai Gua Hira, para jemaah boleh lihat Gua Hira, boleh tengok Kaabah, Masjidil Haram, agak jauh. Ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW berlari turun, baginda Nabi bukan takut sebab jumpa Malaikat Jibril. Baginda Nabi ni terkejut. Faham tak? Macam kita duduk sorang-sorang, tiba-tiba orang datang dekat kita. Baginda Nabi balik ke rumah, lalu dia sampai saja di rumah, apa isteri cakap, Siti Khadijah. Dia tak cakap apa pun, dia dengar saja baginda Nabi cakap. Baginda Nabi cakap, selimutkan aku, sesungguhnya aku dalam ketakutan. Wahai isteriku, selimutlah aku. Siti Khadijah cakap apa? Dia tak tanya banyak pun, pergi mana, buat apa, kenapa tiba-tiba. Kalau kita sekarang mestilah, betul tak? Gimana abang, gimana ni lah, balik-balik ni tak ada apa lagi dah, kan? Jadi Siti Khadijah ni, isteri yang solehah ni, dia tanya kepada baginda Nabi, adakah engkau mahu aku selimutkan engkau sehingga habis, dan engkau mahu aku selimutkan separuh? Baginda Nabi cakap, selimutkan aku sehingga habis, sesungguhnya aku sangat-sangat dalam ketakutan. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bercerita kepada, barulah Nabi cerita dekat isterinya Siti Khadijah. Jadi jemaah-jemaah wanita, jika melihat bakal-bakal suami nanti ataupun suami-suami pada jemaah pulang ke rumah, janganlah tanya terlebih dahulu, bagi dia duduk, rest dulu. Bakal semua suami. Ada yang bakal-bakal. Okey. Kalau dia nak berkongsi, barulah berkongsi. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada Siti Khadijah, wahai isteriku, sesungguhnya tadi aku didatangi seorang lelaki, kemudian ia menyuruh aku membaca dengan nama Tuhanmu. Lalu aku menjawab kepadanya, aku tidak tahu membaca. Nabi cerita balik kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai suamiku, adakah engkau telah memperolehi wahyu yang pertama? Adakah ini adalah wahyu pertama daripada engkau? Baginda Nabi cakap apa? Ya, sesungguhnya aku telah menerima wahyu yang pertama daripada Allah SWT. Jadi Siti Khadijah lah orang pertama yang memeluk agama Islam. Kemudian Siti Khadijah memanggil kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang kedua memeluk agama Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada beberapa orang lagi, yang 10 orang pada mulanya yang memeluk kepada agama Islam. Jadi dalam 10 orang ni, kalau para jemaah lalu nanti lepas habis buat umrah ataupun semalam, kalau para jemaah masih ingat, dekat tempat sa'i tu, kita masuk sa'i kan, Bukit Safa kan, ada pintu keluar kan. Masuk, kita turun nak buat ni, ada pintu keluar yang nak naik eskalator tu. Dekat situ ada rumah Abi Al-Arkam bin Abi Arkam. Belah kanan, Okey. belah kanan. Belah kanan Gua Hira. Okey, pada jemaah boleh pusing belah kanan pada jemaah. Nampak tak atas bukit tu yang putih-putih tu? Yang tu putih-putih tu orang yang sedang naik bukit tu lah. Nampak tu? Nampak tak? Ada yang pakai baju putih-putih tu.
Tu sayang sampai atas tu. Atas sana. Dia bentuk seperti unta, nampak tak? Dia punya Okey ya. Jadi para jemaah, nampak tak yang putih-putih tu adalah orang yang mendaki kepada Gua Hira. Okey, kalau saya nak tanya semula siapa yang nak daki, mungkin dah tak berapa orang dah nak angkat tangan. Okey, tapi kalau kita nak daki nanti kita akan naik pada waktu malam. Jadi taklah panas sangat. Tapi para jemaah tak perlu risau, nampak je tinggi padahal tak tinggi pun. Okey. Okey, Saya bukan putar balik, tapi betul nampak tak tinggi mana pun. Lagipun perjalanan naik ke atas tu sangatlah menyenangkan. Okey. Kemudian saya nak sambung lagi sikit mengenai Gua Hira semasa bagi kepada Ustaz Yahya. Ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada seluruh penduduk Mekah mengenai tentang wahyu pertamanya, apa penduduk Mekah cakap? Sesungguhnya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang gila. Tetapi Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan kepada seluruh penduduk Mekah, ada kalanya aku mempercayai kata-kata Muhammad, kerana Muhammad ini seorang yang ammi. Okey, dia seorang yang buta huruf. Macam kita ada kawan-kawan yang tak erti baca, tak erti menulis, tetapi dia dapat berucap mengatakan sesuatu yang indah. Pelik tak kat situ? Contoh, kita ada kawan kita yang tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi bila dia cakap macam orang berpidato. Heran tak? Itulah kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang yang buta huruf, walaupun dia tak dapat baca, tak dapat menulis, seorang yang ammi, tapi itu adalah bukan salah satu kelemahan baginda Nabi. Ada orang mempersoalkan, wahai umat Islam, kenapa Nabi engkau ni seorang yang buta huruf? Ini adalah satu kelemahan. Sebenarnya ia bukan kelemahan. Disebabkan buta huruf Nabi lah, Nabi tidak dapat membaca ataupun menulis sesuatu benda yang menipukan dalam setiap perjanjian. Dan disebabkan buta huruf baginda Nabi lah, orang mempercayai kehebatan baginda Nabi ketika menyampaikan ayat Al-Quran. Sebab para jemaah kena tahu, ayat-ayat Al-Quran ni semua adalah ayat-ayat yang hebat, syair-syair yang hebat. Jadi apabila baginda Nabi membaca ayat Al-Quran, orang-orang musyrikin Mekah ni terpegun. Bagaimana wahai Muhammad yang tidak pandai membaca tapi boleh mengeluarkan ayat-ayat yang hebat? Jadi sebelah kanan para jemaah ni adalah perkuburan Ma'la, Bakit kat Madinah. Okey, di perkuburan Ma'la ni terdapat Sini Khadijah ada sini ya. isteri baginda Nabi yang paling setia, yang Nabi sayang, yang Nabi kasih, iaitu Siti Khadijah. Dan di sini juga terdapat ramai sangat sahabat-sahabat dan wali-wali Allah, para ulama yang dikebumikan di Ma'la. Jadi para jemaah, ingat tak waktu ziarah kota Madinah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan ada dua perkuburan yang terawal bangkit bersama dengan aku. Yang pertama adalah Ahlul Baqi' dan yang kedua adalah Ahlul Ma'la. Jadi pada jemaah, lepas Baqi' Ma'la barulah kubur dekat taman rumah kita, kubur dekat kampung kita baru kita dibangunkan. Okey, sebelum kita meneruskan perjalanan kita ke Jabal Sur, sikit lagi saya nak bagi tahu, sepanjang para jemaah berada di bumi Madinah, penceritaan di bumi Madinah itu semua berlaku selepas baginda Nabi hijrah. Jadi cerita-cerita sepanjang kita ziarah di luar kawasan kota Mekah ini sebelum baginda Nabi berhijrah. Jadi para jemaah sekalian, Jabal Sur ni tempat apa? Jabal Sur ni adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda diusir oleh kaumnya sendiri. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajak Sayyidina Abu Bakar. Jadi para jemaah, ingat tak para jemaah keluar pada tempat Marwah tu, depan tu ada satu mozaik yang lain warna dia. Ada ustaz dah cerita betul. Nanti kalau ada siapa yang buat umrah, keluar pada tempat Marwah tu, keluar para jemaah, lalu depan sikit dia ada dua mozaik. Satu mozaik masjid, satu mozaik warna hitam. Itu adalah rumah Nabi. Kalau tak ada orang bagi tahu, tak tahulah. Itu adalah rumah baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Okey, tapak rumah tu. Kemudian Mekah Tower, siapa duduk Mekah Tower, bawah tu ada surau, betul tak? Surau tu, itu adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah ke kota Madinah, baginda Nabi keluar daripada rumahnya pusing menuju ke Mekah Tower tu. Mekah Tower tu adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Jadi berapa harikah baginda Nabi bersembunyi di Gua Hira, Jabal Sur ini? 3 hari. Jadi nanti saya akan ceritakan yang lebih detail bila kita turun kat bawah nanti. Okey? Dia nak tambah apa-apa
apa ke sebelum kita sampai Jabal Sur? Okey. Okey tuan-tuan muslimin dan Allah Kepada Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Baginda Nabi naik ke Jabal Sur ini semasa bersembunyi. Baginda Nabi pusing ke arah Mekah. Baginda Nabi cakap, kalau bukan kerana kaum aku menghalaukan diri aku ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan bumi Mekah. Betapa baginda Nabi sayang sangat-sangat dengan penduduk Mekah. Betapa baginda Nabi sangat-sangat merindukan suasana di Mekah. Sebab itulah baginda Nabi pernah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullah. Ini bukti bahawa baginda Nabi sangat sayangkan bumi Mekah. Kerana di bumi Mekah inilah banyak sangat kenangan-kenangan terindah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita tahu, ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang Islam telah bergerak menuju ke kota Madinah, yang hanya tinggal baginda Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah ini dapat tahu yang baginda Nabi ini nak berhijrah. Jadi apa Abu Jahal buat? Abu Jahal panggil semua golongan ketua, senang cerita ketua kampung saya bahasakan. Panggil semua ketua-ketua kampung ni berkumpul. Cakap, apa yang kita nak buat kepada Muhammad ini? Sebab Muhammad, kerana Muhammad ni lah betapa banyak anak-anak kita, ahli keluarga kita telah bertukar masuk kepada agama Islam. Jadi masa tengah mesyuarat, tengah berbincang tu, datang seorang lelaki yang tidak dikenali. Okey. Jadi para jemaah kena tahu, dulu depan Kaabah ada satu tempat yang dinamakan Darun Nadwah. Depan Batu Emas tu. Okey. Depan Batu Emas tu ada satu tempat dinamakan Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat khalifah-khalifah, ketua-ketua kampung semua berkumpul dekat situ. Meeting ke, kalau kita ni Dewan Rukun Tetangga lah. Okey, nak cerita. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak pernah dikenali dalam kawasan bumi Mekah ni datang. Dia datang, dia cakap kepada Abu Jahal dan orang-orang ketua dekat situ. Dia cakap, aku ada satu cadangan. Macam mana kita nak hapuskan Muhammad ni dan tak bagi ahli keluarga kita ni terus mengikut kepada ajaran Muhammad. Jadi Abu Jahal tanya, apa pendapat engkau? Pendapat aku senang saja, kita bunuh Muhammad. Kalau kita bunuh Muhammad, selesai masalah. Okey? Tapi Abu Jahal cakap, kalau kita bunuh Muhammad, kaum daripada keturunan Bani Hashim ni akan memberontak. Jadi orang lelaki tadi bagi cadangan, ya betul, kita bunuh Muhammad dengan setiap golongan kaum ini. Maknanya setiap kampung ini hantar satu orang pemuda. Jadi Abu Jahal terfikir, Abu Jahal terus setuju. Ketika benar Abu Jahal setuju, lelaki tadi hilang. Rupanya lelaki tadi itu adalah syaitan. Jadi apa Abu Jahal buat? Setiap kota kampung ni Abu Jahal cakap, setiap kampung hantar seorang lelaki, seorang pemuda. Jadi apabila kita telah bunuh Muhammad, kita letakkan semua, setiap pisau, setiap pedang daripada setiap anak-anak daripada ketua kampung ini kepada badan Muhammad. Maknanya kita tak akan berlaku perbalahan antara kampung, sebab semua kampung bunuh baginda Nabi. Jadi pada malam harinya Abu Jahal telah memerintah kepada pemuda-pemuda yang telah dilantik tadi untuk mengepung rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kepung itulah yang para jemaah dapat pernah dengarlah kisah yang bahawa Sayyidina Ali lah sebagai ganti kepada tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jemaah kena tahu, Sayyidina Ali gantikan tempat baginda Nabi itu bukan Sayyidina Ali dijadikan kambing hitam. Sebab apa baginda Nabi menyuruh Sayyidina Ali gantikan tempat dia? Sebab baginda Nabi ni semasa berada di kota Mekah, orang sangat percayakan kepada baginda Nabi. Orang simpan emas, simpan barang, perak semua dekat rumah Nabi. Bayangkan kalau Nabi lari, tak ada siapa dekat rumah, siapa yang nak uruskan harta-harta tersebut? Jadi Sayyidina Ali inilah diperintahkan oleh baginda Nabi untuk duduk di tempat tidur baginda Nabi dan untuk menguruskan segala harta-harta yang ada. Okey, para jemaah, kita dah nak sampai. Jabal Sur. Jadi siapa yang nak naik Jabal Sur ni boleh naik, tapi tak ada siapalah yang nak buat program untuk naik Jabal Sur ni. Naik Jabal Sur ni musuh-musuh pun 2 jam kita nak sampai dekat atas. Nanti para jemaah sampai saja Jabal Sur, saya nak ceritakan mengenai beberapa orang sahabat pengorbanan yang
sangat-sangat berat dilakukan untuk naik ke Jabal Sur itu semata-mata untuk menolong dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sambung balik, ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam rumah dan rumah baginda telah dikepung oleh, ada sejarah mengatakan 40 orang pemuda. Maknanya waktu tersebut ada 40 orang, 40 buah ketua-ketua kampung ni yang telah mengepung rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itulah Allah Subhanahu taala telah menghantar para malaikat untuk membuatkan pemuda-pemuda yang lain ni tertidur. Jadi ketika mana pemuda-pemuda ini tertidur, baginda Nabi telah keluar daripada rumahnya dan menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Waktu Nabi sampai saja dekat rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi cakap, "Wahai Abu Bakar, aku telah mendapat wahyu, telah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke bumi Madinah." Kemudian apa Abu Bakar cakap? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menanti engkau mengajak aku pergi ke bumi Madinah." Baginda Nabi tanya kepada Abu Bakar, "Adakah engkau tidak peduli akan harta engkau?" Abu Bakar cakap, "Wahai Rasulullah, jika engkau mengajak aku sekarang juga aku akan tinggalkan segala harta aku dan mengikut dan menemani engkau menuju ke kota Madinah." Jadi jemaah, kita dah sampai. Boleh lihat di sebelah kanan para jemaah ni, nampak tak bukit ni? Nak tunjuk pun lindung rumah. Ya, para jemaah. Tapi dekat Jabal Sur ni kita turun kejap dekat gambar kejap, tengok kejap, saya nak tunjuk beberapa tempat supaya jemaah tahu. Kita turun tepi bas je pada jemaah, saya nak tunjuk. Okey? Kalau tak tunjuk tak tahu sampai Jabal Sur nanti. Saya nak yang turun. Apa nak turunlah, tak nak turun pun tak ada masalah. Kelas? Ni rumah orang-orang Arab lah ni. Saya nak tahu tak? Tak, tu kan tak? Atas tu ke? Kita duduk sekejap. Tu ke Sat? Tu Ada tunjuk. Ya, Syekh. Alam tu bagi. Memang nampak kalau nanti jadi tengok dekat atas tu dia ada macam ni. Macam timbul ni kan. Okey. Selalunya kita tahu gua ni kita masuk macam ni kan. Tapi gua ni dia kena turun bawah. Ke dalam. Ke dalam. Dia macam nampak di atas tu. Nanti kena. Dia macam ada lubang tu. Nampak tak?
Okey, jadi pada jemaah kena tahu tak setiap hari Nabi masuk tempat. anak kepada bagi Sayyidina Abu Bakar ni nama dia Asma. Asma bin Abu Bakar. Asma ni sepanjang 3 hari lah Asma ni menghantarkan makanan kepada Nabi dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi pada jemaah kena tahu waktu tu Sayyidatina Asma tengah mengandung 8 bulan. Jadi para jemaah cuba bayangkan kalau para jemaah tengah mengandung 8 bulan nak naik ibu. Okey, dan lagi satu. Ketika mana baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tengah bunyi dalam ni, Sayyidina Abu Jahal dengan tentera dia dah datang dah dekat Jabal Sur. Tapi kan saya cakap dia punya gua macam ni kan. Dia punya macam bentuk you Nabi kena turun bawah. Tapi waktu tu yang macam kita tahu kan ada sarang laba-laba, ada sarang burung. Waktu tu Sayyidina lagi Abu Jahal dengan tentera dia tu dah lalu dah dekat depan tu. Kemudian andai katalah waktu tu Abu Jahal suruh dia punya tentera dia tu tunduk je. Sebab Nabi duduk kat bawah, tunduk je. Confirm dah nampak baginda Nabi dengan Abu Bakar. Sebab dua dekat atas tu hanya memang muat-muat 2 orang sahaja. Okey, ketika mana Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Nabi duduk dalam tu, dah dapat tengok dah bayang-bayang ataupun bentuk badan tentera-tentera di Mekah pada waktu tu. Jadi saya beri masa dekat para jemaah dalam 2 minit je untuk dekat gambar dekat sini. Sebab kalau dalam bas tak turun nak dekat gambar pun tak boleh dekat gambar. Tak tunjuk betapa tingginya baginda Nabi naik atas tu. Okey. Dekat gambar ramai-ramai. Alhamdulillah selesai perjalanan saya hari ini. Jangan lupa siapa yang menonton video ni like, komen dan subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.